Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban bi islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa inna ma taqwa anta. Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum. Rabbi zidna ilma walhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah tamihul ghafilin. Bagian kedua, menjaga lisan. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, Al-Auza'i berkata, orang mukmin sedikit bercakap dan banyak bekerja, dan orang munafik banyak bercakap dan sedikit amal. Di sini menunjukkan kepada kita satu sifat yang besar daripada Allah kepada orang-orang mukmin ini adalah orang mukmin ni dia sikit dia bercakap. Sikit bercakap ni maknanya dia diam itu berfikir atas kebesaran Allah, dia diam menjaga daripada berkata-kata perkara yang tidak baik. Makna sikit bercakap orang mukmin ini adalah untuk menjaga akhlak, menjaga adab. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak bercakap perkara-perkara yang tidak penting dan tidak tepat ataupun tidak yang layaknya bercakap waktu ketika itu. Dan Nabi juga bercakap kepada orang ataupun sahabat-sahabat melihat keadaan sahabat-sahabat itu. Bukannya kita kata purata sama saja yang Nabi berkata-kata. Kalau sahabat minta nasihat, maka Rasulullah akan menasihati dengan keperluan dan kemampuan orang yang dia bagi nasihat. Jadi kita ni banyaknya bekerja, cakapnya sikit. Jadi maknanya jangan kita ni cakap banyak tapi kerjanya sikit. Dia orang Islam ni sifatnya dia sedikit bercakap, kerjanya banyak. Berbeza dengan orang-orang munafik. Orang munafik ni dia cakap memang subhanallah. Kalau dalam meeting tu dia lah, kalau dalam perbincangan dia paling satu memang tak lepas. Tapi bila suruh buat kerja amal, kalau buat gotong royong ni subhanallah, dia gitu gini okeylah kan. Bagi dia takut cakap dia lebih. Orang tua ni tak buat, mari kerja, tengok dia pun tak ada. Ini orang munafik. Sifat-sifat orang munafik ni, dia kata saja tapi dia tidak tunaikan, dia berbohong. Rasulullah SAW bersabda, khamsun la takunu fil munafiq, al-fiqhu fid din, wal wara'u bil lisan, wa tabassumu fil wajh, wan nur fil qalbi, wal muwaddatu fil muslimin. 5 sifat yang tidak ada pada orang munafik. Kita sebenarnya bicara tentang 3 ataupun sifat ciri-ciri orang munafik. Tapi ini kita akan lihat apa yang Nabi sebut 5 sifat yang tidak ada pada orang munafik. Orang munafik ni dia tidak ada benda ni. Yang pertama adalah Nabi sebut kepada kita al-fiqhu fid din. Dia tak faqih, dia tak cerdik dalam agama. Dia tak faham apa agama. Dia ikut atas kepala akal fikiran dia sendiri. Ini yang merosakkan ni. Dia hanya fikir diri dia saja betul. Dia tak faham agama. Dia merosakkan masyarakat. Diri dia dah rosak betul, dia hasut pula orang. Dalam beragama dia tak faham. Mengaji 2 kali ataupun tak pernah mengaji, tiba-tiba jadi pandai. Tak pernah bertolaki, tiba-tiba jadi cerdik. Tak pernah dia jumpa dengan guru, duduk berhadap dengan guru, tiba-tiba mengajar orang. Tak boleh macam itu. Dalam pengertian agama dia tak faham. Sebab tu bila kita menceritakan tentang agama, dia akan rosak. Dia akan fikir atas akal fikiran dia. Wa na'udzubillah min zalik.
Itu sifat yang pertama yang tidak ada pada orang munafik, tidak faham dan tidak mengerti tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berhati-hatilah dalam lidah. Dia tak berhati-hati dengan lidah. Orang munafik ni dia cakap-cakap melepas saja. Kesuka hati dia. Lepas tu kalau kata salah, dia tak nak mengaku salah. Dia betul. Ini adalah sifat pada orang munafik ni, dia tak jaga lidah dia. Berbeza dengan orang Islam yang beriman, dia jaga. Dia jaga lidah dia baik-baik, dia jaga akhlak dia baik. Dia nak sebut satu-satu benda tu dia berfikir. Lepas tu kata ulama, benda yang kita nak buat ni sebelum apa-apa hal, fikir dulu baik buruknya, sabit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ni tahu nanti bila dibangunkan oleh Allah di akhirat, kita mendapat kebaikan dengan lisan kita, dengan perkataan kita. Jadi orang munafik ni, dia tak ada lisan-lisan yang baik, cakap tak tapik, main lepas saja. Yang ketiga, tak ada kepada orang-orang munafik ini fi wajhi wa tabassum. Tabassum, senyum. Tak ada senyum kat orang munafik ni. Bukan kata kalau orang Islam mukmin ni dia tak senyum kata munafik, tidaklah juga. Tapi kebiasaannya orang munafik ni dia payah nak senyum. Namun ada juga orang-orang yang tok-guru yang cengai-cengai tapi dia senyum benarnya. Tapi orang munafik ni dia tak senyum. Dia payah nak senyum. Tambah-tambah musuh dia ataupun orang dia tak suka, ataupun dia senyum pun senyum apa orang panggil? Senyum kerang. Sengih apa? Sengih kerang. Perli, senyum yang menyindir. Itu. Yang keempat, ini paling besar lagi. Wan nur. Tak ada nur. Pandang pun serabut. Pandang pun sakit hati. Pandang pun berapa tak berasa nak sedap. Orang munafik ni. Dia kata, jadi kita jangan pula pandang muka, jangan duk declare macam tu ke orang, tak baik. Kan? Jadi kita ni nak menyatakan sifat yang pada orang munafik ni memang tak ada perangai-perangai ni. Perangai dia tidak elok. Nur pada mata dia pun tak ada, cahaya muka pun tak ada. Itu. Jadi kita kena lihat. Allah berikan, Allah akan nilai. Tapi kita tak boleh nak declare benda ni tiba-tiba aku nampak muka dia gelap, hitam dia. Dia tak ada nur munafik, itu tak boleh. Kan? Dan yang kelima, dan cinta kepada kaum muslimin. Allah sebut dalam Quran, mafhumnya memang Nabi dah sebut. Nabi sebut ciri-ciri orang munafik ni, bila dia bercakap dia menipu, bila dia berjanji dia mungkiri, dia beri amanah dia khianati. Tambah satu lagi, kalau cakap dia saja betul, orang lain salah. Nak jumpa ciri-ciri ni, kita tak boleh nak declare, kita tak boleh nak sebut. Tapi Allah ada sebut di dalam Quran yang mafhumnya. Lupa ayatnya. Orang munafik ni, dia tidak akan sayang dan tidak akan bela orang Islam. Tapi kalau orang kafir, musuh-musuh Allah dia bela sungguh-sungguh. Wa na'udzubillah min zalik. Ni kena hati-hati. Allah sebut di dalam Al-Quran. Ada mafhumnya begitu. Jadi di sini pun sebut, Nabi sebut fi qalbi wal mawaddatu fil muslimin, dan cinta kepada kaum muslimin ni tak ada. Bahkan dia bermusuh pula dengan orang muslimin. Ini ciri-ciri munafik. Presiden paling besar kali, presiden munafik paling besar. Apa ni? Abdullah bin Ubay. Itu anaknya Abdullah bin Ubay, sahabat Nabi SAW. Itu presiden besar tadi kan. Yahya bin Aqsam berkata, tiada seorang yang baik perkataannya melainkan akan tampak dalam semua amalnya. Tiada seorang yang baik perkataannya melainkan akan tampak pada semua amalnya. Jadi orang yang baik perkataan ni, kita akan nampak pada amal ibadatnya. Dia bergaul dengan orang macam mana, dia bersembang dengan orang macam mana. Bukan dia tak ada cacat celah, dia ada kelemahan. Sebab kita manusia, tak lari pada khilaf. Kita ni pelupa, nama pun insan. Dan namun benda-benda ini ditepis, dihapuskan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dengan rahmat kasih sayang dia, iaitu dengan amal yang baik. Orang tengok pun seronok, orang suka minta nasihat dia, orang suka jari dia, orang suka bercakap dengan dia, dia jadi pendengar yang baik. Itu. Jadi perkataan-perkataan dia itu menampakkanlah amalan-amalan dia, menampaklah perkataan dia, ataupun perkataan jadi menampakkan amalan dia. Jadi dua ini, kalau kita tahu dia bercakap macam mana, tahulah amalan dia macam mana. Itu. Bukan kita tahu mana dia ni baik tak.
Ada juga kadang-kadang orang menipu, tapi sebagai panduan kita begitu keadaan orang yang kadang-kadang kita boleh tahu ni jenis nipu, ni cakap saja gitu. Kita bercerita bukan kita nak declare pada orang, bukan nak salah, nak kata aku kenal orang ni, tidak. Ini sebagai satu panduan kepada diri kita sendiri, jangan jadi macam ini. Dan tiada rosak perkataan, melainkan seseorang akan nampak pada semua amal perbuatannya. Jadi kalau perkataan dia rosak, tahu dah amal dia macam mana. Hak rajin mengumpat orang, hak rajin maki hamun orang, hak rajin buat benda salah. Jadi kita tahu benda-benda ini. Sebab tu kena jaga perkataan, kena jaga elok-elok. Datang duduk bincang, duduk dengan dia, duduk sembang. Bukan kata perkataan duduk depan, ni dalam tulisan, dalam WhatsApp, dalam FB. Tengok apa dia punya. Kalau perkataan tidak baik, kalau dia sambung lidah-lidah orang-orang yang tidak baik, dia menyatakan perkara-perkara tidak baik, tengok FB dia saja duk maki hamun orang, kerja maki hamun orang ni tak betul, tak salah. Walaupun kita tak setuju dengan orang, kita tegur dengan cara hikmah. Kalau kita tak suka dengan orang, kita sendiri dengan Allah SWT, jangan nak sabit bawa orang lain sekali. Dan kita bagilah pandangan yang benar di sisi Allah, mengikut dalil-dalil Quran, hadis, ijma' ulama, pandangan-pandangan ulama. Mungkin ada khilaf, mungkin ada benda yang diri kita tidak tahu. Dan kita doakan kebaikan pada orang lain. Jadi kalau kita tulis dalam WhatsApp, dalam grup kita kenal dah siapa dia ni. Dia ni cakap tak suka hati, tak ada tapis, tak mikir, menyakitkan hati orang. Ni mana amalan dia tu ada problem, ada masalah. Jadi kita kena hati-hati. Kerana Allah jadikan lidah kita ini satu je. Kalau ada 2, 3, wah. Bukan kita dengan orang gaduh, dia dengan dia sendiri. Lidah kanan gaduh lidah kiri. Kalau orang selama ni dia bercakap, buat selfie atau buat vlog sendiri, cakap okay. Sebab buat vlog tak ada masalah. Ni tak buat vlog pun, dia sendiri cakap dengan dia, bergaduh. Lidah A lawan lidah B. Orang buka puasa dia tak habis lagi. Luqmanul Hakim, orang yang bijak pandai, yang ada surah di dalam Al-Quran, berkata kepada anak-anaknya, ya bunayya, hai anak-anakku, siapa yang bersahabat kepada seorang yang jahat tidak selamat. Disebut siapa-siapa di kalangan kita berkawan dengan orang-orang yang jahat. Jahat perangai ke, jahat mata suka memandang benda maksiat ke, jahat telinga suka dengar benda tak elok ke, jahat mulut suka mengumpat, suka fitnah, mengadu domba, numam apa semua, jahat perlakuan jalan kaki buat maksiat benda yang lain, suka dia pukul orang apa semua. Kalau kita berkawan dengan dia, kata Luqmanul Hakim, siapa yang bersahabat dengan seorang yang jahat tidak akan selamat. Sebab tu Nabi sebut, kalau kita berkawan dengan orang penjual minyak wangi, kita dapat wangi dia. Tapi kalau penjual orang yang duk ketuk besi, panah, terpercik kat baju, berlubang. Dan siapa yang masuk di tempat yang buruk, tertuduh. Contoh, ni bulan puasa, orang tak makan. Kita ni tak ada apa-apa autoriti, tak ada apa puasa. Kita pergi kedai makan tu, kita pergi ni nak pergi tegur, duduk tu. Kita ni tak ada nak tutup imam pun, bukan Tok Bilal pun, orang biasa. Tapi kita nak cegah kemungkaran, betul lah cegah kemungkaran. Tapi cegah kemungkaran tu dia ada jalan dia. Dia ada penguat kuasa kena panggil. Tiba-tiba kita pergi masuk nak tegur, kita pun sembang nak cara hikmah. Tak baik duduk kat meja sekali tu. Duduk nak makan, contoh kita bagi. Mungkin tepat, mungkin tidak tepat. Duduk sembang cerita ni makan puasa tak baik. Dia duduk sembang semua. Bila tak makan, bila nak bagi nasihat cara hikmah. Tiba-tiba mai pengat puasa. Gak-gak dia kena angkat, tak kena angkat. Dengan dia sekali kena angkat. Dia kata saya main nasihat. Tak ada. Sebab aku biasa buat macam tu. Nasihat kat mana kan? Kadang-kadang ni pun makan puasa sini bulan puasa. Saya datang nak nasihat je ustaz. Nasihat apa handuk sekali? Tak sungguh nasihat. Tak ada balik. Mai dulu pejabat agama, kita ambil laporan. Itu kena. Jadi kalau kita duduk dengan orang yang tak betul, yang salah, tempat yang salah, yang kita sekali kan terangkut. Ini maknanya ulama yang kata kalau kita duduk tempat yang tak betul, maka kita akan binasa. Jadi kena hati-hati perkara ini. Dia orang tanya apa dia nak jadi cerdik, apa ulama Hakim sebut? Ingat orang bertanya pada ulama Hakim bagaimana jadi cerdik? Nak jadi cerdik kena bercakap benar.
Kalau kita nak jadikan anak-anak kita cerdik, ni sidang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak jadikan anak kita cerdik dan kita cerdik, jadi hakim yang bijaksana, kita bercakap mesti bercakap benar. Even dengan anak kita sekali kena bercakap benar, dengan siapa pun kena bercakap benar. Kalau ayah ni nak keluar PKP kan, anak tanya, "Ayah nak pergi mana?" "Tak, saja aja nak hantar barang." Padahal pergi ngopi kan. Jadi tipu anak. Tipu anak tak boleh walaupun benda kecil. Walaupun benda yang sedikit. Sebab Luqman Hakim menjadi cerdik, bila orang tanya, "Macam mana engkau menjadi cerdik? Hikmah begitu banyak daripada mulut engkau." "Kerana aku tidak pernah berkata bohong." Jadi kita jangan berkata bohong. Kalau kita berkata bohong, bukan kita tak hikmah, dengan habis orang yang berdekatan dengan kita pun tidak akan ada hikmah, kebijaksanaan. Ini kehebatan Luqman Hakim. Antaranya jangan bercakap bohong. Jaga lisan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, "Bertuah orang yang dapat menguasai lidahnya dan jinak di rumahnya dan menangisi dosa-dosanya." Nabi sebut orang yang beruntung di atas muka bumi ini dan mendapat manfaat di akhirat. Bagaimana manfaat dia? Itu jaga lidah sungguh-sungguh. Waktu alim ulama dia jaga sungguh lidah-lidah dia. Nak puji orang pun dia jaga, nak hina orang petah lagi. Nak puji orang, dia tengok orang ni faham tak faham. Faham tak kalau puji ni, dia ni faham tak Allah ni bagaimana. Apa puji ada 4 sifat tadi tu. Kalau aku puji dia ni, dia jadi sombong lagi ke? Aku puji dia ni nanti dia akan bangga, jadi riak ke? Aku puji ni dia jadi makin megah ke orang? Ataupun aku puji ni dia tahu dia makin merendah diri, makin banyak usaha lagi. Seperti Imam Ahmad, orang puji dia. Seorang perempuan puji dia, "Imam Ahmad ini orang yang rajin bangun malam." Lalu diceritakan, "Ya Imam Ahmad, orang menyatakan engkau ni rajin bangun malam." Lalu Imam Ahmad bukan rasa, "Oh memang tak, ya itu aku tak," macam itu. Dia kata apa? "Allahu Akbar." Siapa yang menyatakan? "Aku dengar daripada seorang perempuan." Bermula pada hari itu Imam Ahmad bertambah lagi ibadah. Supaya apa? Dia kata apa? "Aku tak nak jadi fitnah dan aku tak nak perempuan tu menjadi penipu." Jadi memang dia ahli ibadah dah Imam Ahmad. Tetapi nak jaga sampai tahap tu. Kita kalau orang puji sekali, berapa kali nak cari orang puji kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi kita ingat, bicara bahasa kita ini menguasai lidah. Ulama kata orang yang menguasai lidah dia menjadi manusia yang bijaksana. Tapi kalau lidah yang menguasai dia, hati-hati rosak, akal fikiran rosak, nak lepas dia cakap. Jadi kita kena hati-hati. Dan juga jinak di rumahnya. Maknanya dia kalau tak ada hal penting duduk kat rumah sangat dengan anak-anak ataupun ahli kerabatnya dan menyampaikan ilmu-ilmu, duduk buat nafkah batin, itu kasih sayang apa semua. Dan menangisi dosa-dosanya waktu malam muhasabah. Bangun menangisi dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak boleh menangis, tak boleh menangis, sujud dah tak boleh menangis. Sayyidina Umar kata apa? Nangislah, buat menangis. Nangislah sampai air mata tu keluar walaupun sedikit. Dan bila air mata keluar, kita ambil air mata tu, kita sapu di muka kita, sapu di badan kita. Supaya apa? Menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi pelindung daripada azab api neraka, daripada dibakar api neraka. Abu Lais berkata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayahku meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasanul Basri, seorang waliullah berkata, sesungguhnya lidah orang yang bijaksana itu di belakang hatinya, sehingga bila ia bercakap difikirkan benar-benar dalam hatinya. Jika baik maka dikatakannya, dan jika berbahaya maka ditahannya. Dan orang yang bodoh akalnya di hujung lidahnya, apa yang akan dikatakan langsung dikatakannya, yakni tanpa difikirkan baik buruknya. Kata Hasanul Basri, waliullah rahimahullahu ta'ala. Bidang penonton, orang yang cerdik ini, lidah dia ini duduk di belakang hati. Tempat berfikir di hati. Nak kurus pun hati. Jadi kalau kita makan ubat kurus akan pergi hati, sebab hati jadi sumber nak kurus. Jadi kalau kita nak kuruskan kita punya dosa, kita nak kuruskan kita punya maksiat, kita nak kuruskan kita punya kesalahan kehidupan kita, bagaimana kita perlu buat? Iaitu
kita berfikir, lidah kita itu di belakang hati. Maksudnya fikir dahulu, timbal baik buruk nak keluar daripada kataan tu, maka baru dia keluarkan. Kalau baik, keluarkan. Kalau tak baik, simpan. Simpan dan jangan keluarkan. Sebab benda tak elok. Orang tengok orang ni, sesuai tak dengan orang ni keluar cakap macam ni. Sebab tu para ulama bercakap, para guru kami sebut, cakap ikut level. Ikut level orang. Jangan cakap ikut level diri dia. Kalau dengan budak-budak kita cakap macam ni, wah dia nak faham. Kalau budak-budak darjah 1, darjah 2, tahap 1, tahap 2, kita kena cerita dengan cara dia lah, cara kartun dia, cara lawak dia, sembangan dia, pergi sentuh dia, main dengan dia. Masa sama kita sampaikan. Cara budak-budak yang sekolah mendengar, cara berkawan, duduk sembang tanya, berinteraksi dua hala. Cara orang tua lain pula. Cara orang yang baru nak kenal Islam lain pula. Itu kata cakap atas level. Kalau kita nak cakap atas level kita, aku level tinggi dah, ngaji 15 kitab. Itu diri hang sendiri. Jangan duk sibuk dengan orang. Kita nak sampaikan dakwah Islam kepada orang lain dengan level mereka. Jadi mudah cakap, cara yang mudah. Jadi sidang penonton muslim-muslimat, hati kita itu adalah benteng sebelum lidah. Di mana kalau hati berfikir dengan baik, apa yang disimpan pada otak, neuron-neuron itu benda yang baik. Mana hati dia simpan, jadi hati dia ambil balik pada otak tu bagi kita duduk mikir benda yang baik. Lepas tu kena fikir masuk benda yang baik. Kena tengok benda yang baik, dengar benda yang baik, buat benda yang baik. Jadi semua benda baik tersimpan dalam neuron otak kita. Jadi bila berfikir, neuron tu dia sampai pada hati, kita ingat benda yang baik. Bila benda yang baik, lidah kita keluar benda yang baik. Kita cakap benda yang baik, nak tulis dekat handset sekali pun, nak apa saja post, apa saja kita nak komen pun, maknanya kita fikir, ini sesuai dah aku cakap macam ni. Oh tak sesuai, tak payah cakap. Ini sesuai dah aku cakap ni. Ini sesuai aku cakap. Ini perlu juga. Kulihat walau kalau murad, kalau kita cakap benda yang baik tapi pahit, cakap tak apa. Pahit ni maknanya kalau orang tak nak terima ataupun kita payah nak sebut pada orang, tapi kena cakap juga. Kalau tidak akan lebih binasa. Itu fikir, timbal baik dan buruk. Tapi kalau lidah ni tak ada, yang ni akal fikiran duk tengok. Sebab tu mata, telinga, mulut semua kat sini ni. Sebab terus masuk pada otak. Hidung baru masuk ke otak. Dia melekat. Jadi benda yang tak baik melekat. Jadi lidah kita ini, perkataan tu semua kat ujungnya. Maknanya nak tunggu keluar. Dan dia akan terkeluar terus. Sebab nak jatuh dah. Jadi dia lalu dia terkeluar ni tanpa fikir. Wa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindung kita semua. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah. Abu Lais berkata, ayahku meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang panjang umurnya, ramai anaknya. Ya Rasulullah, apakah yang tersebut dalam suhuf Ibrahim? Nabi Ibrahim ada suhuf. Suhuf ni lebaran-lebaran yang turun. Selain pada kitab-kitab yang 4, ada suhuf. Suhuf ada lebih kurang 100 suhuf yang diturunkan. Antaranya suhuf. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dalam suhuf Nabi Ibrahim ni apa yang tertulis, apa yang terkandung? Jawab Nabi SAW, antara kandungannya adalah suhuf. Apa kata Nabi? Kana fiha amsalun wa ibar. Yang bagi li'akilil malam yakun maghluban fil aqlihi an yakuna hafizan lilisani arifan bizamanihi muqbilan ala sya'nihi fa innahu man hasaba kalamahu min amalihi kulla kalamuhu illa fima ya'ni. Di dalam ada contoh-contoh dan nasihat-nasihat. Dalam suhuf Nabi Ibrahim itu ada contoh-contoh dan nasihat-nasihat yang diberikan. Apa nasihat-nasihat dan contoh yang diberikan kepada kita, yang diberi dalam suhuf Nabi Allah Ibrahim yang disebut oleh Nabi SAW? Antaranya adalah seharusnya seorang yang berakal. Dalam suhuf Nabi Ibrahim, bapa agama kita, pak yang ketiga kita. Dia kata apa? Dia kata Allah sebut kepada kita dalam tu, orang yang berakal selama tidak terbalik akalnya, maknanya selagi akal itu waras, akal itu elok, dijaga dengan baik, menjaga lidahnya, mengetahui keadaan masanya. Dia jaga lidah dia tahu jaga masa dia. Ni akal orang yang cerdik pandai. Dia tahu bahagi masa time PKP ni nak buat apa.
time subuh nak buat apa. Orang yang nak tahu seharian dia tu, kita boleh lihat waktu bangun dia, ataupun dia sendiri boleh lihat. Dan penonton nak tahu bagaimana kita hari tu, time dia bangun tu macam mana, dan time awal lepas subuh tu macam mana. Adakah kebaikan time dia bangun dan waktu lepas subuh itu, ataupun benda yang tak berapa nak baik. Time dia bangun terkejut ke, bangun tak mengucapkan Alhamdulillah ke, bangun terus pergi tengok kat dapur ada nasi tak ada nasi ke. Itu. Ataupun dia bangun, dia bersyukur kepada Allah, dia ingat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, beri nyawa balik. Atau lepas subuh dia buat apa? Dia tidur balik ke? Dia duduk sembang kosong ke? Duduk tengok handset saja ke? Ataupun dia dengar kuliah ke? Ataupun dia duduk baca Quran? Itu lambang kita hari itu. Dijaga lidah, mengetahui keadaan masanya, rajin pada urusannya. Masa kita kena jaga baik-baik dan rajin dalam urusan kita. Urusan kita apa? Urusan kita lah, seharian kerja kita tu ada lebih kurang 24 jam. Kita susun dengan baik-baik, susun dengan elok-elok atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang menganggap bercakap itu termasuk amalnya, maka sedikit bercakap kecuali jika penting. Siapa yang menganggap cakap ini amal ibadah, maka cakap benda yang penting saja. Dan pastinya cakap kita amal ibadah. Lepas tu kita pesan kembali, bagaimana nak lidah ini baik, akal kita kena baik. Bagaimana akal kita nak baik, pastikan 7 anggota tubuh badan kita baik. Apa 7 anggota badan kita baik? Mata kita, hidung, mulut kita, telinga kita, 2 tangan 2 kaki, perut kita, dan juga faras, kemaluan ataupun maruah kita. Maka akal akan jadi baik. Akal akan menerima keadaan yang baik, neuron otak itu akan bersambung dengan baik. Dan bila benda tu baik, hati kita akan jadi baik. Bila hati akan jadi baik, dia berfikir dengan baik. Dan lidah ini sebagai penterjemah tubuh badan kita secara puratanya, maka menjadi orang kita kenal lah dia ni apa dia. Yang suka cakap elok, yang suka nasihat orang, yang suka cakap benda yang baik, yang cakapnya keadaan yang berhikmah. Ada orang yang suka mencarut, suka mengumpat, suka cakap benda tak elok, pantang saja. Itu wa na'udzubillah min zalik. Itu yang tersimpan dalam suhuf Nabi Allah Ibrahim. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seharusnya seorang yang berakal itu tidak tekun kecuali 3 macam. Kata Nabi SAW, orang yang berakal ni dia ada 3 macam ketekunan dia. Dia bijak. Yang pertama, usaha untuk keperluan hidupnya. Dia berfikir untuk usaha keperluan hidup dia, mencari harta yang halal untuk nafkah keluarganya yang ditanggungnya, anak-anaknya, isterinya, ataupun orang-orang ditanggung, mak ayahnya, adik-beradik dia, anak angkat dia, anak susunnya, tak kiralah siapa sekalipun, ditanggung semua itu. Usaha untuk keperluan hidupnya, atau beramal untuk hari kemudiannya. Beramal hari kemudian ni apa? Itu hari kiamat. Itu kata ulama, kita buat satu-satu amalan fikir sama ada kita ni hidup ke mati, apa kita dibangunkan balik tak lepas mati. Mana kita dah mati, dimasuk dalam liang lahat, masuk dalam kubur. Adakah kita terus duduk dalam kubur tu tak ada kenapa hancur macam tu saja, ataupun akan dibangkitkan kembali daripada mahsyar? Pastinya kita akan dibangkitkan. Sebab tu kita beramal di atas muka bumi ini menjadikan satu tanaman yang subur untuk bawa ke akhirat esok. Amalan kita untuk akhirat. Atas muka bumi ini sekejap saja. Payahnya sekejap, sakitnya sekejap, senangnya pun sekejap, bahagianya tu sekejap. Ada orang nampak macam bahagia tapi sekejap je, tapi dia tak patuh pada Allah ke akhirat. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab tu urusan kita atas muka bumi nak bawa ke akhirat, nak bawa berjumpa dengan Allah, nak masuk dalam syurga Allah. Atau bersuka-suka yang tidak haram. Ini orang yang bagus ni, yang elok akal fikirannya, dia bekerja untuk keperluan hidup dia kerana Allah suruh kita bekerja mencari keperluan hidup, beramal untuk hari yang akan datang iaitu hari akhirat, dan bersuka
bersuka-suka yang tidak haram. Maknanya suka dengan benda yang halal, benda yang elok, bukan suka benda yang Allah larang seperti benda-benda yang haram. Suka dengan benda makanan yang halal, jadi kita makan masuk dalam perut kita dengan benda yang halal. Juga berkata, seorang yang berakal harus dapat mempergunakan waktu siang dalam 4 waktu. Orang yang bijak pandai cakap waktu siang ni kita gunakan dengan 4 benda, 4 waktu. Yang pertama, waktu untuk munajat kepada Tuhan. Waktu siang ni kita ada waktu munajat kepada Tuhan. Lepas subuh, lepas zuhur kita munajat sekejap. Munajat ni mana kita minta ampun dengan Allah. Kita berzikir pada Allah. Lepas asar kita bermaksurat sekejap. Duha kita berdoa sekejap, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tempoh masa itu perlu ada. Waktu siang ni mesti ada. Dia orang yang berakal waras, yang lidahnya bagus, maknanya waktu siang ini dia bermunajat kepada Allah. Munajat tak mestinya malam, jangan salah faham. Malam ni terbaik dalam bermunajat kepada Allah kerana kita dengan Allah. Di waktu siang ni sebab nampak orang kiling kelalang, bunyi bising apa semua agak payah. Tapi jangan tinggal munajat. Lepas zuhur kita munajat, duha tadi kita munajat, lepas asar kita munajat. Munajat ni apa? Doa pada Allah. Kita duk baca maksura, kita duk baca doa solat duha, kita duk sujud minta kesyukuran ampun pada Allah, tu munajat. Yang kedua, waktu untuk mengoreksi diri. Koreksi diri balik. Koreksi ni makna check balik. Waktu bila tengoklah, mungkin kita duk baring, duk qaulullah tu baring-baring sekejap, koreksi. Tengok balik diri aku waktu siang ni banyak amal ke, banyak kurang ke, banyak buat lara ke, kita tengok fikir-fikir. Jadi duk koreksi diri balik. Duk muhasabah, duk check diri balik. Yang ketiga, dan waktu mempelajari ilmu kepada orang yang dapat menasihati dan menerangkan kepadanya urusan agama. Di dalam waktu siang ni juga kita menuntut ilmu ataupun kita bertanya apa masalah-masalah agama kepada orang yang pandai. Ini dalam Ramadan ini masalah apa? Lepas tu PKP pula, duduk kat rumah. Ni kita buat benda ni lagi mudah. Hikmah antara kita duduk kat rumah PKP ni adalah pertama tadi kita munajat, lepas tu kita koreksi muhasabah, lepas tu kita bertanya dengan orang cerdik pandai. Zaman sekarang mudah. Boleh WhatsApp, boleh video call, macam-macam. Jadi satu hari itu kita cuba tengok satu. Spreadkan masa, bagikan masa untuk kita dengar kuliah, dengar benda yang baik dan mendapat nasihat daripada orang-orang yang cerdik pandai, orang-orang yang faham, para ustaz asatizah semua. Yang keempat, dan waktu untuk memuaskan nafsunya yang halal dan baik. Itu memuaskan hawa nafsu dia. Kalau kita tak boleh makan, nafsu ni mana nafsu yang baik, iaitu nafsu mutmainah. Apa kita nafsu kita suka apa? Nafsu kita suka apa, dia sembang dengan kawan, sembang benda yang baik. Nafsu suka main chess, okey, penuhkan main chess dengan nak mendapat kebiasaan akal, harus. Itu maknanya mengisi nafsu kita dengan nafsu mutmainah. Nafsu yang kita buat itu adalah semata-mata kerana Allah. Bertemu dengan kawan, silaturahim. Tapi kita tak boleh lah. Apa yang kita boleh dalam tu maknanya duduk bercerita, bertanya. Adik-beradik dah lama sebelum ni duduk balik rumah biasa saja. Ni dah lama sangat, puas dah. Dia boleh cerita macam-macam keadaan duduk sama-sama. Ataupun nafsu nak masak nanti juga. Sebab nak masak ni kena ada nafsu, nak makan pun kena ada nafsu, baru menjadi makanan itu baik. Dan nafsu yang baik lah. Ini nafsu ni banyak. Ada 4 nafsu yang besar-besar, ada 3 nafsu yang besar, lepas tu ada cabang dia lagi. Dia ada nafsu yang amaratu bisu, nafsu yang jahat, nafsu lawamah pertengahan, nafsu mutmainah yang paling tinggi, dan ada lagi nafsu-nafsu yang lain. Jadi bukan pada nafsu ni disebut jahat, tidak, ada nafsu yang baik. Jadi dalam seharian hari kita itu ada kita memuaskan nafsu kita yang halal dan baik, benda yang elok. Nafsu kata nak tengok YouTube, nak tengok video-video yang baik, tak ada masalah. Maka tidak ada larangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi. Ini apa itu? Allah
alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan maaf itu dari diri sendiri. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat kasih sayang Allah. Jazakumullah khairan jazaa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajil rahmah wal maghfirah wal barakah. Wassalamu ala majlis wa faqihna fi din wa bi ta'wil. Bi jannati masalatina wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Alhamdulillahi rabbil alamin.